Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita bertemu lagi pada sesi Asas Bahasa Arab Al-Quran Fast Track 1.4 ya. Ada runutan yang mengatakan bahawasanya mereka tidak dapat menulis tulisan Arab, tulisan yang untuk disambungkan supaya menjadi perkataan dan ayat. Jadi sebenarnya kita akan menyentuh cara terperinci tentang penulisan huruf-huruf Arab dalam sesi info asas di Asas Bahasa Arab Fast Track Detail. Tetapi untuk pada kali ini kita akan sentuh sedikit tentang cara penulisan yang mudah untuk dikuasai dalam bahasa Arab ya. Okey, pertama sekali, karakter bahasa Arab ini ataupun karakter tulisan bahasa Arab ini adalah lebih kepada seperti menulis di dalam kotak ataupun menulis kotak-kotak kecil ya. Cuba lihat ya. Bayangkan anda sedang menulis di dalam kotak-kotak seperti ini. Jadi sebenarnya anda cuma perlu gerakkan jari anda dan membentuk kotak-kotak kecil di dalam petak-petak ini. Cuba lihat. Anda kata anda tidak dapat membuat lencongan atau curve itu, anda terus saja melakukan kotak yang betul-betul bersegi seperti ini. Cuba lihat ya. Inilah latihan tulisan bahasa Arab sebenarnya. Kemudian apabila anda sudah mahir, barulah anda cuba bentukkan curve. Dan dia akan kelihatan lebih indah lah. Sebenarnya tulisan ini yang nampak cantik adalah kerana directionnya ataupun arahnya yang sama. Samalah juga kalau anda menulis tulisan yang rumi. Yang tidak cantik itu adalah kerana arah tulisan itu yang berbagai-bagai. Jika anda menulis sengit tetapi sekiranya sama, jadi ia adalah kelihatan cantik Samalah kesnya dengan bahasa Arab, penulisan Arab. Apa yang anda perlu lakukan ialah anda perlu berlatih menulis dalam petak seperti ini, ataupun saya cadangkan anda dapatkan satu buku yang seperti ini. Ini buku matematik anda yang dulu itu kan, yang kosong lah. Jadi anda tulis dan tulis sampai habis buku ini. Bentuk segi seperti ini. Contohnya anda tulis alif, ba, ta. Ba yang kecil untuk disambung umpamanya ta, dan teruskan sehinggalah anda mahir untuk menguasai bentuk tulisan Arab ini, iaitu ke arah kiri seperti jauh ini. Teruskan aktiviti ini. Ada seorang rakan saya, apabila dia berlatih menulis segi ini, maka akhir sekali tulisannya adalah seperti kotak, seperti digital Dia telah menulis tulisan seperti digital. Contohnya kitabun. Okey. Kitabun. Sehingga bertahun-tahun dia lupa untuk terus kepada satu step yang lain, iaitu step seterusnya, iaitu membuat curve. Kaf, ta, curve ba. Barulah dia membentuk tulisan yang lebih cantik. Tetapi tidak mengapa, anda tulis saja seperti ini. Inilah cara yang untuk berkembang dari segi penulisan bahasa Arab yang mudah Baik, kita teruskan kepada sesi pembincangan seterusnya. Saya mencadangkan anda terus saja tulis seperti mana tulisan anda yang ada, yang mampu dilakukan sekarang ini, asalkan anda cuba mengisikan ruang-ruang kosong dalam jadual isi. Jadi untuk peringkat ini tidak mengapa jika tidak menjadi satu dosa jika tulisan anda begitu teruk. Yang menjadi dosa adalah jika kita mengabaikan Al-Quran. Baik,
kita kembali kepada sesi yang telah kita jalankan sebelum ini, sesi 1.3, iaitu kita telah memberikan satu perkataan iaitu tobakhun untuk dikembangkan dalam jadual isim. Jadi pada peringkat ini mungkin anda sudah mahir untuk membayangkan jadual isim. Kita ada rafa', kita ada nasab, nasbun, dan kita ada jarun. Dan kita sudah tahu di atas ini kita ada mufrad, musanna dan majmu' atau menjamak. Baik. Jadi tobakhun, seorang tukang masak lelaki. So sudah semestinya berada di sini tobakhun. Dan jika wanita, sini lelaki bahagian ini lelaki jika wanita, tukang masak wanita, tobakhatun. Okey. Ada syaddah di situ. Kemudian jika dua orang tukang masak lelaki, tobakhani. Ya, betul, ada yang sudah sebut dulu. Tobakhani. Jika wanita, kita katakan tobbakhatani. Okey. Bagus. Dan dia mengikut jamak salim. Jadi jika jamak, kita mesti katakan tobakhun, tobakhuna ataupun tobakhun. Jika wanita, kita tambah atun, dia menjadi tobakhatun. Okey. Jadi lengkaplah sudah isim yang menunjukkan jumlah satu orang tukang masak, dua orang tukang masak, dan ramai tukang masak di dalam bahasa Arab, lelaki dan perempuan. Okey. Dan sekiranya kita hendak menukarkan keadaan rafa' ini, keadaan asal ini kepada nasab, contohnya apabila mereka terkena sesuatu perbuatan, maka kita perlulah menukarkan baris dan hujung kalimah. Contohnya bila nasab, tobakhon, ada alif tobakhon, perempuan, tobakhatan. Apabila musanna, dua, tobakhani pada rafa', maka pada nasab dia menjadi tobakhaini. Okey, perempuan tobakhataini. Okey. Dan untuk jamak, apabila nasab bila terkena sesuatu efek perbuatan, maka kita katakan tobakhina. Okey, perempuan tobakhatin. Okey. Begitu Dan apabila dalam situasi jar, contohnya perkataan ini telah didahului oleh huruf jar. Umpamanya Kamil menulis surat kepada seorang tukang masak wanita. So macam mana kita nak buat ayat? Kita kata Ahmad Kamil, kan?
Ahmad Kamil ni seorang penulis surat ya. Jadi bila kita kata Ahmad Kamil menulis surat kepada seorang tukang masak wanita, maka kita mesti dahulukan fi'il di hadapan dia. So menulis adalah menulis surat, kataba fi'il dia. Kataba Ahmad Kamil. Kalau kita nak tulis Ahmad Kamil, kataba Ahmad Kamil sepucuk surat, risalatan. Kenapa risalatan? Kenapa risalatan? Kerana perkataan ini nasab, iaitu terkena perbuatan tulis itu. Kepada seorang tukang masak. Ila. Ini adalah preposition ataupun sendi kata. Inilah huruf haraf yang menyebabkan isim selepasnya mesti dalam keadaan jar. Jadi kita mesti guna tabakhatin. Okey. Kalau lelaki tabakhin. Okey, kalau perempuan tabakhatin. Okey. Sempit tempat ni tak apa. Tabakhatin. Jadi kataba Ahmad Kamil risalatan ila tabakhatin. Baik. Inilah keadaan isim yang jar. Seorang tukang masak yang dalam keadaan jar dengan tanda baris 2 di bawah. Baik. Jelas Jadi apa yang perlu anda lakukan sekarang ialah anda penuhkan jadual ini dan anda cuba membuat ayat-ayat seperti yang mana kita telah bincangkan sebelum ini, supaya anda menjadi mahir tentang di manakah kedudukannya perkataan-perkataan tersebut. Saya ulang balik yang ni Tabakhin. Kalau wanita, tabakhatin. Okey. Dan kalau dua orang, dia menjadi sama seperti ini. Kita dah bincangkan dulu. Keadaan jar dengan nasab adalah sama bagi musanna dan juga jamaah. Jadi kita ulang balik. Jadi tabakhain. Tabakhaini. Kalau perempuan, tabakhataini. Baik, di dalam sebutan Arab selalu kita dengar mereka akan mengatakan tabakhain kerana mereka matikan huruf nun, sukunkan huruf nun di hujung ini dalam percakapan Arab. Jadi mereka mengatakan tabakhain. Perempuan tabakhatain. Mereka tidak akan kata tabakhaini, tabakhataini. Bermaknanya orang baru belajar bahasa Arab lah. Kalau kita dah sebut tabakhain, tabakhatain, maknanya kita dah mahir bahasa Arab. Gitu dalam sebutan. Baik, seterusnya jamak kita katakan. Ini saya tanda merah kerana ini adalah proses berulang Tabakhun, tabakhin. Tabakhin. Jadi perempuan tabakhatin. Okey. Begitulah juga sebutan Arab. Bila mereka mengatakan tukang masak yang ramai dalam jar, mereka akan sebut tabakhin.
perempuan. Tabakhat. Jadi bermakna tidak dengar sebutan hujung. Jadi bila sebutan hujung ni tidak dengar, maknanya seolah-olah rafa' nasab jar ni sama. Tabakhat. Tidak berbunyi di hujung. Tapi dari segi grammar, dari segi nahu, bila kita tulis, kita mesti bezakan baris di hadapan, baris di bawah sebagai tanda rafa', nasab dan jar. Baik, kita teruskan lagi dengan penguasaan jadual isim. Kita mesti belajar bagaimana untuk menguasai jadual isim supaya ia terpahat dalam minda anda, sehingga anda boleh membayangkan bagaimanakah rafa', nasab, jar, mufrad, musanna, jamak itu, dan anda mengisi ruang-ruang kosong itu secara comak. So pelajar yang boleh comak ni pelajar yang pintar lah. Baik, saya akan berikan 3 perkataan asal ataupun root word. Satu, fallahun. Fallahun bermaksud petani. Cuba kembangkan. Yang kedua, mudarrisun. Yang ni mungkin ramai dah biasa dengar. Mudarrisun. Kadang-kadang kita tulis di bawah syaddah itu bermaksud baris bawah, ataupun kita boleh tulis di sini juga. Jadi sama saja. Mudarrisun bermaksud guru. Dan yang ketiga, kita bagi satu jamak taksir, perkataan yang jamak taksir. Contohnya ibnun, anak lelaki. Ibnun ini jamak taksir, maka kita akan tulis perkataan jamak taksir itu dalam bracket, iaitu kita katakan abna'u. Ibnun, jika jamak banyak anak lelaki dipanggil abna'u. Baik, cuba kita apply, kita cuba realisasikan bayangan kita tentang jadual isim itu, tanpa kita menulis kategorinya. Kita terus tulis jawapan. Contoh, fallahun, maka kita katakan fallahun, seorang petani lelaki. Jika perempuan, kita kata fallahatun. Jika petani lelaki ini dalam keadaan musanna, kita kata fallahani ataupun fallahan. Jika dia jamak, fallahun. Okey. Apabila dia wanita, kita kata fallahatani ataupun fallahatan. Jamak, fallahatun ataupun fallahat. Matikan ta itu. Ini syaddah. Baik, seterusnya nasab. Fallahan, maka kita kena ada alif di situ. Fallahan. Fallahain. Okey. Fallahain. Untuk nasab musanna, Kemudian bila jamak, fallahin. Fallahina ataupun fallahin. Baik, jar. Fallahin.
Kalau musanna sama seperti nasab ya. Fallahain. Betul? Betul? Oh, kita tertinggal satu ya. Kita tertinggal nasab bagi wanita ya. Tengok, saya pun terlupa juga. So, tak apa. Jika nasab bagi wanita, kita katakan fallahatan. Okey. Kemudian dua orang fallahatain. Fallahatain. Kemudian bila jamak fallahatin ataupun fallahat. Okay, kita matikan huruf ta itu. Baik, jar. Barulah kita katakan fallahin. Okey, fallahin. Fallahaini. Sama. Kemudian jamak fallahin. Okey. Fallahin, akhir sekali jar bagi perempuan ya. Fallahatin. Okey. Fallahatin. Fallahatain. Jadi kalau anda sebut fallahatin dengan fallahatain berbeza ya maksud dia. Sini dua orang, sini seorang semasa jar. Kemudian akhir sekali fallahatin ataupun fallahat kalau kita berhenti ya. Baik. Jika anda sudah boleh membayangkan begini, bermakna anda sudah boleh menggambarkan isim-isim itu dalam semua kategorinya. Okey. Kalau kita nak buat ayat contoh, Ruslan telah membantu petani-petani wanita itu. Ramai ya. Jadi yang mana kita kena ambil? Ruslan telah membantu. Katanya Nasara telah membantu. Ruslan. Ruslan ni nama orang nama seorang lelaki. Seorang lelaki yang gagah berani, nama dia Ruslan. Dalam bahasa Arab dia lion, the lion. Nasara Ruslan. Yang mana kita kena pilih? Umpamanya untuk test. Untuk kita katakan petani-petani yang telah dibantu oleh Ruslan. Ruslan telah menolong petani-petani wanita. Ramai. Jadi kita kena ambil nasab. Jika nasab, kita kena ambil yang inilah. Okey? Nasara Ruslan fallahatin. Ini ayat yang tepat ya. Fallahatin. Dan inilah saja bentuk ayat bahasa Arab yang anda perlu kuasai. Okey? Jadi bermakna anda sudah tahu bahasanya apakah maksud perkataan fallahatin ini jika anda tahu maksud seorang petani lelaki. Dan anda sudah tahu kenapa kena letak nasab, kerana dia adalah efek daripada perbuatan membantu itu. Maksudnya dia menjadi objek kepada perbuatan itu. Kita akan belajar detail ini di dalam bab kata kerja, kata perbuatan ataupun verb. Baik. Untuk yang seterusnya saya tinggalkan kepada saudara-saudari untuk melengkapkannya supaya dapat latihan yang makin mantap ya. Dan saya cadangkan supaya saudara-saudari mula mengadakan dua buku. Satu buku tulis ya. Satu adalah buku tulis untuk nota dan latihan menulis bahasa Arab dan ayat-ayat Arab. Dan yang kedua, anda perlu ada satu buku vocab, iaitu apabila anda nak menulis perkataan-perkataan yang sudah diketahui, maka anda perlu meletakkan maknanya
supaya anda dapat ingat. Kalau dah lupa tu delete lah. Sorry, kalau dah ingat habis tu delete lah. Kalau lupa tu kena tengok balik lah. Baik, kalau jumpa perkataan yang jamak taksir, terus tulis jamak taksirnya, perkataan jamak taksirnya supaya tidak keliru. Dia bukan jamak salim, dan tulis makna di tepi ini anak lelaki ya. Okey. Kenapa kita perlu mengetahui maksud-maksud perkataan ini dan kategori-kategorinya supaya kita tidak mudah tertipu dengan bacaan-bacaan ayat Al-Quran ataupun sebutan-sebutan bahasa Arab. Baik, saya ingin mengimbas satu kisah, satu joke jenaka lama yang berlaku di tempat saya, di mana kes kekeliruan tentang bahasa Al-Quran, iaitu sekumpulan pemuda Melayu ini telah menipu peniaga Cina, seorang peniaga Cina dengan mengatakan mereka adalah orang Arab. Kesnya berlaku kerana di waktu itu sekitar tahun 70-an, pembayaran boleh dilakukan secara cek dan orang selalu menipu dengan memberikan cek tendang. Jadi sekumpulan pemuda ini, mereka telah berfikir bagaimana cara untuk mengelirukan peniaga Cina ini supaya dia mempercayai bahawa mereka akan memberikan cek yang tidak reject lah, tidak tendang lah, tidak bounce. Jadi mereka telah berpura-pura berpakaian seperti orang Arab, dan mereka telah memakai hegel dan jubah dan membawa kereta mewah lalu singgah di tepi kedai toke-toke Cina ini. Kemudian mereka mula berkomunikasi secara orang Arab. Jadi orang Cina ni mula melihat, toke Cina ni melihat mereka keluar dari kereta. Seorang telah keluar dari kereta dan bercakap dengan kawannya yang berada di tepi kereta dengan membacakan surah-surah pendek, iaitu dia mengatakan qul a'udzu birabbin nas. Maka kawannya menjawab ilahin nas, malikin nas, ilahin nas. Kemudian kawan yang selanjutnya menjawab min syarril waswasil khannas. Dia pun malah alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Maka toke-toke Cina ni berkata, wah, ini orang Arab yang betul, kerana sebutannya cukup bagus dan fasih. Dan mereka terus membaca surah-surah lain. Qul huwallahu ahad. Kawan yang menjawab Allahus samad. Oh, Cina ni kata betul, sila-sila beli apa, ambil apa yang anda. Mereka pun mengambil barang-barang daripada kedai Cina itu dan memberikan satu cek tendang yang tinggi nilainya. Jadi itulah kisahnya, bagaimana jika kita mendengar sebutan-sebutan yang indah, yang cantik dan kita tidak faham maksud perkataan itu. Begitulah juga kalau kita dengan Al-Quran yang kita sepatutnya sudah mengetahui maknanya, kerana ia lebih penting lagi. Baik, saya sudah